بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء Wallahu dhu fadlil azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, segolongan dari ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu. Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan mereka pula tidak menyedari akibat yang buruk itu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, ingkarkan ayat-ayat keterangan Allah? Padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah? Dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi. Dan kufurlah ingkarlah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya ialah petunjuk Allah. Mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu, atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ali Imran, juzuk yang ketiga, surah yang ketiga, pada ayat 69 sehingga ayat 74. Pada ayat 69 dan 74 ini, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana sikap ahli kitab yang cuba menyesatkan orang Islam. Dengan segala da'ayah, dengan segala penipuan, dengan segala helah, dengan segala tipu daya yang mereka cuba melakukannya. Dan at-tala'ub bid-din, mereka cuba memain-mainkan agama. Mereka cuba dan berpura-pura kononnya mengikut Islam, tapi tujuannya mempermainkan agama supaya umat Islam merasa ragu. Dan sifat asabiah keagamaan, artinya mereka bukan lagi mencari kebenaran. Sedangkan agama ini mengajar kita cari kebenaran dalam hidup. Itulah agama. Orang yang ingin mencari cahaya dalam hidup, kebenaran dalam hidup, mencari petunjuk dalam hidup, maka ini fungsi agama. Tetapi kerana bila mereka sudah punya asabiah agama, sehingga tidak dapat melihat kebenaran Islam, tetap nak pertahankan kesesatan, kekufuran, walau apa jua berlaku, kita tetap dengan agama ini. Sehingga mereka mengihmalkan
menyah aktifkan otak dan akal mereka. Sedangkan ternyata terang lagi bersuluh apa yang diberitahu oleh Allah tentang kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu jelas dari Allah, maka jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Kita lihat dari sudut penafsirannya satu persatu. Di mana kalau kita lihat sebab turun ayat ini, itu ayat 69, wadda ta'ifah, bercita-cita, amat berharap sekelompok daripada ahli kitab. Lau yudillunakum, kalau mereka boleh menyesatkan kamu. Kata ulama tafsir, ayat ini turun kepada Muaz bin Jabal, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman, ketika mana orang-orang Yahudi mengajak mereka masuk Yahudi. Mereka tak kenal siapa Muaz yang peta, yang bijak dalam agama. Demikian juga Ammar, demikian juga Hudzaifah bin Yaman. Jadi mereka cuba mempengaruhi 3 sahabat ini supaya masuk Yahudi. Maka turun ayat ini. Bercita-citalah sebahagian ahli kitab itu, kalau dapat menyesatkan kamu, dapat mengajak kamu pada agama mereka. Allah terus menjawab dengan berkata, wa ma yudhillun. Mereka tidak menyesatkan orang Islam, tapi mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan itu ialah perbuatan yang menolak kebenaran. Dia macam gini tuan-tuan, orang yang dengki orang kaya. Maka dia patutnya berusaha jadi kaya, tapi dia ajak orang kaya itu jadi miskin macam dia. Kalau hidup kami lagi bagus, maka ikut kami. Walau dia cemburu dengan kekayaan orang tu. Dia cemburu dengan kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Nabi benar, dia tahu Islam benar. Tapi cemburunya tadi menjadikan dia cuba ajak orang untuk sama-sama jadi jahat macam dia, bodoh macam dia. Kadang-kadang tuan-tuan orang dengki ni, dia nak orang biar rosak macam dia. Itu yang berlaku pada syaitan dan iblis. Dia pun tahu perbuatan dia salah waktu dia engkar, tak nak dengar perintah Allah untuk sujud pada Adam. Tapi anehnya kerana dengki dia pada Adam, dia bersumpah untuk sesatkan tu anak Adam. Walau dia tahu yang akan menanggung akibat buruk dia juga, atas hukuman dia menyesatkan manusia dan hamba-hamba Allah. Maka bila Allah menyebut dan Allah membongkarkan, memang sebahagian ahli kitab berusaha untuk memurtadkan orang Islam, maka kita kena bersedia menghadapi gerakan ini. Gerakan Kristianisasi, gerakan Zionism, yang dia akan buat macam-macam untuk menyesatkan orang Islam. Kalau sekiranya dia tak boleh menjadikan orang Islam masuk dalam perangkat agama mereka, tapi cukup mereka berhujah seperti orang Yahudi. Akhirnya kita lihat ada orang Islam sekular, ada orang Islam yang kita sebut jahiliyah, menggunakan hujah-hujah kelompok-kelompok ahli kitab untuk menjustifikasikan kejahatan dan maksiat. Dan benar kata Nabi SAW, la tattaba'unna sunana man kana qablakum. Kamu akan ikut jejak langkah orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sedikit demi sedikit. Wa dhira'an bi dhira'in, dan kemudian makin banyak makin banyak. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Lalu sahabat kata, al-yahuda wan nasara, Yahudi dan Nasara ke? Ahli kitab ke? Qala faman, siapa lagi? Artinya tadlil, penyesatan kepada umat Islam ini, atau disebut juga sebagai al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Lalu mereka buat universiti banyak. Mereka minta anak-anak Islam dihantar belajar tempat mereka. Maka bila dihantar dengan beasiswa mereka, dengan janji-janji tertentu, maka anak-anak ini ditanam dengan pemikiran sekular, pemikiran kristianisasi, pemikiran-pemikiran anti-Islam. Sebab tu aneh kita melihat sebahagian anak-anak Islam yang belajar ataupun yang terpengaruh dengan fikiran ini, daripada mereka belajar tentang Islam, mereka lebih suka mengkritik Islam. Walau apa salah mereka ruangkan masa ambillah diploma pengajian Islam ke? Cuba faham Islam dengan sebenar, buat perbandingan. Tapi daripada mereka bandingkan, mereka lebih suka untuk mengkritik Islam. Kerana apa yang mereka dapat? Ada seorang duta Malaysia di Mexico. Bila dia insaf daripada perjalanan hidup tu, dia kata, saya memang diajar
supaya agama jangan campur politik. Saya memang dia ajar tentang kebebasan itu penting daripada ikut agama. Tak salah minum arak, tak salah nak buat apa. Agama tak ada hak untuk menghalang. Kerana saya cuma memahami agama sikit. Saya diajar daripada sekolah. Dia diajar daripada sekolah dalam pendidikan Inggeris. Tidak dulu sejarah. Pesojaya pendidikan Malaysia. Kalau siapa baca sejarah. Yang menjadi, kalau kita hari ni KPM, yang kita sebut hari ni Ketua Pengarah Pendidikan. KPM lah. Dulu dipanggil Pesojaya Pendidikan. Nama dia siapa? R.O. Winstead. Ini dalam pasca kemerdekaan. Siapa R.O. Winstead? Mubalik Kristian. Apa yang dibuat dengan silibus? Menanamkan pemikiran cara Kristian. Lalu itulah anak-anak Islam berfikir. Dedahkan aurat, agui orang agama, dalil-dalil agama. Maka pemikiran itu terus mereka cuba suburkan. Maka tuan-tuan, kalau penjajah keluar negara kita tak kisah sangat. Itu bukanlah kejayaan kita boleh banggakan sangat. Tapi okeylah. Tetapi masalahnya ialah idea kesesatan ini tak pernah keluar daripada otak pemikiran anak-anak kita. Anak-anak bangsa kita. Akhirnya mereka berfikir, kononnya kalau ikut agama jadi mundur, belajar agama jadi mundur. Agama tak ada nilai komersial, kita cuma nilai ini ada komersial. Baca Quran lah, ini tak ada kelas. Ke masjid tak ada kelas. Pergi Pak Kelab ada kelas. Maka bawa Ferrari, bawa Lambo pergi ke kelab malam. Kalau kat masjid tak ada kelas, itu bawa motor Honda Cut je. Mentaliti tu. Jadi Allah dah sebut dalam Quran, gerakan menyesatkan ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah Ta'ala? Dalam keadaan kamu tahu, wa antum tashhadun. Walaupun tuan-tuan asas Bible ni, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Bible tu pun dah banyak berubah. Tapi oleh kerana mereka memang menanti-nanti Nabi akhir zaman, yang sticks tu, statement tu tak berubah. Tapi bila datang saja Nabi SAW, mereka pun ubah. Antara ayat terakhir mereka ubah tentang sifat Rasulullah. Sebab mula-mula mereka tak ubah kerana memang mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Tunggu sangat-sangat, mana Nabi akhir zaman kami nak tengok. Tiba-tiba Allah pindahkan, Nabi itu bukan di kalangan ahli kitab. Bukan di kalangan musyrik Mekah. Di kalangan penyembah-penyembah berhala, yang subuh menyembah berhala, tiba-tiba lahir Nabi kat situ. Dia tak lahir Nabi dalam kelompok ahli kitab. Untuk satu hikmah yang besar. Sebab itu bila ada seorang Yahudi, seperti diceritakan dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad, dia pergi ke Mekah kerana dia melihat ada satu anak bintang hilang. Satu bintang hilang. Ini tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Maka dia bertanya, pada malam ini, ada tak lahir mana-mana orang kat sini? Memang pada malam tu tuan-tuan cuma seorang je lahir. Tak ada bayi lain. Lalu kata orang ni, ada. Boleh tak tolong cek? Cek, di mana Aminah, dia melahirkan anak di rumah Abdul Muttalib. Masa tu Abdul Muttalib ialah ketua orang Mekah. Abdul Muttalib. Aminah, sebab Abdullah, anak kesayangan Abdul Muttalib. Maka macam kita nak beranak balik rumah mak mentua. Maka dia beranak di rumah Abdul Muttalib. Sebab itu Abu Jahal patah balik, pergi dukung anak saudara dia. Abu Lahab. Bila Suwaibah, Abu Lahab duduk kat Kaabah. Wahai Abu Lahab, anak saudara dah lahir. Anak bin Abdullah. Oh, dia punya gembira. Kamu merdeka, wahai Suwaibah. Suwaibah merdeka. Seronok dia. Terus pergi cari. Mana anak saudara baru ni, lawa. Dia tunggu-tunggu. Malam tu tuan-tuan, di kota Mekah, dia cuma dicatatkan satu kelahiran. Maka Yahudi ni bila tahu, dan dia berada dalam kabilah, dalam rumah Abdul Muttalib, ketua Quraisy, maka dia kata, al-yaum intaqalatin nubuwah. Hari ini sudah berpindah ke Nabian. Maka dia pun pingsan. Terkejut kerana apa? Yang disangka akan lahir daripada Yahudi. Itu harapan. Walaupun nas dalam kitab Taurat dan Injil menyebut, bukan daripada awal dah sebut, bukan Yahudi. Tapi mereka masih berharap Tuhan ubah keputusan. Macam itulah. Ubah.
Tak, itulah takdir Allah. Nabi SAW lahir dalam kelompok penyembah berhala. Untuk satu hikmah. Jadi, orang-orang Yahudi ini yang Allah sebut, wahai ahli kitab, yang kamu kufur dengan ayat Allah, wa antum tasyadun, sedangkan kamu menyaksikannya. Bukan sekadar menyaksikan ayat itu dalam Taurat, dalam Injil, menyaksikan tanda-tanda, mengenali mukjizat. Tuan-tuan, orang musyrikin Mekah, mereka belum kenal mukjizat. Mereka nampak sihir ni, sihir. Sebab mereka tak ada istilah mukjizat tu dalam otak. Mukjizat istilah ini telah dipahami oleh ahli kitab. Ahli kitab yang memahami setiap Nabi memang dia beri mukjizat. Bukan wajib setiap Rasul ada mukjizat. Wajib. Bukan kata sunat, wajib. Sebab kepada Rasul ini dia mengaku Rasul. Dia macam kalau kita sebut karamah, tuan-tuan, tak wajib wali ada karamah, tak wajib. Mungkin je Allah beri, mungkin je Allah tak bagi. Sebab dia tak wajib. Sebab wali ni dia tak nak dakwa apa-apa. Dakwa apa? Tak payah dakwa. Nak dakwa dia wali, buat apa? Tak ada faedahnya nak dakwa kita wali. Tapi Rasul ni banyak faedah untuk dakwa dia Rasul. Sebab dia membawa syariat. Hukum hakam. Dia membawa wahyu. Maka dia wajib mengaku. Ini termasuk dalam makna tabligh yang dia menyampaikan. Kalau orang tanya, kamu Nabi ke? Rasa-rasa kot. Tak betul. Memang aku Nabi, aku Rasul. Buktinya mukjizat. Kemudian Allah berfirman, ya ahlul kitab. Wahai ahli kitab, lima talbisunal haq. Kenapa campur aduk yang benar dan yang palsu? Wa taktumunal haq, dan kamu sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun. Tuan-tuan, mereka bila dah baca dan kitab Taurat dan kitab Injil ada sifat Nabi SAW. Apa mereka buat? Mereka sembunyikan. Bukan mereka kata jangan cerita korang, biar kita je tahu. Dan masa sama kita melazimi agama kita. Rahsia dah, kita jangan bagi rahsia ni bocor. Jangan beritahu penyembah-penyembah berhala tu, nanti dia ikut. Tuan-tuan, anehnya kalau kita lihat, kenapa orang-orang Ansar antara yang mula-mula memeluk Islam? Sebab mereka setiap malam dengan Yahudi cerita sifat Nabi. Jadi sebagai orang Ansar dengar Aus Khazraj, kan itu mereka dengan cepat nampak tanda kenabian. Mereka terus berbaiat dengan Rasulullah dengan termaterinya perjalanan Aqabah pertama, Aqabah kedua, sehingga berlangsungnya hijrah. Tapi Yahudi dan Kristian memang pesan-pesan, jangan cerita sifat ni ada pada Muhammad. Nanti dia masuk Islam. Nanti dia ikut. Kita tahu tak apa, kita tahu pun sama-sama kita je. Tapi jangan berpindah dari agama kita. Lalu Allah kata, kenapa kamu cuba menyembunyikan kebenaran? Dan kamu ini dalam keadaan mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wa qalat ta'ifatu min ahli kitab. Sebahagian pula ahli kitab berkata, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar. Biar sebahagian kita ni beriman dengan orang beriman dengan apa yang diimani oleh orang beriman pada pagi. Petang nanti kita murtad, supaya kita keluar masuk, biar menjadi keraguan pada orang Islam. Berhubung dengan ayat ini, kata ulama, sebab tunggu ayat ini. Itu ayat yang ke-72 kita baca. Bila Abdullah bin Saif, Adi bin Zaid, ini semua ahli kitab, Haris bin Auf, mereka berkata sesama mereka, ta'alau nu'min bima anzalallahu ala Muhammadin wa ashabihi ghadwatan wa nakfuru bihi ashiyatan hatta nulbisa alaihim dinahum la'allahum yasna'una kama nasna' fayarji'u an dinihim. Kata pemimpin-pemimpin ahli kitab, mari kita pakat beriman pagi, nanti petang kita pakat keluar dari Islam, supaya jadi gagu-gagu orang Islam. Lalu mereka pun ikut macam kita buat, masuk pagi keluar petang. Itu tujuan mereka. Tuan-tuan, daripada ikut kebenaran terus, mereka cuba nak rosakkan kebenaran dengan pura-pura memeluk Islam. Sebab itu, tuan-tuan lihat, kalau ini yang Allah ceritakan, sebahagian orang Kristian yang masuk Islam untuk rosakkan Islam. Dan juga sebahagian juga yang berlaku kita panggil golongan mustasyrikin. Mustasyrik ialah sarjana-sarjana barat yang mendalami ilmu Islam, yang melalui tentang Islam tapi untuk menyeleweng. Di mana golongan istisyrak atau mustasyrik terbagi pada dua. Satu panggil mustasyrik yang munsifun, satu yang kita panggil mu'tadun. Mustasyrik yang ni orientalis, yang munsif, yang insaf, dia memang belajar Islam,
Akhirnya dia jumpa kebenaran dan dia cakap tentang kebenaran. Antaranya ialah ada seorang wanita, dulu dia padri, kemudian dia belajar tentang Islam, dia menulis tentang sirah Rasulullah. Dan sirah Nabi dia antara sirah yang terbaik yang ditulis oleh bukan Islam. Tapi dia tulis dengan munsif, dengan betul-betul, jujur. Ini juga istisyrak, mustasyrik. Tapi kebanyakan mustasyrik ini mereka cuba untuk belajar Islam untuk kita katakan mentashkik, meragu-ragukan Islam dari dalam. Kemudian sebab tu keluar isu Nabi Muhammad ni kahwin dengan budak kecil dengan Aisyah, lalu mereka besarkan isu tadi. Jadi bila Kristian jumpa orang Islam ni, Muhammad terlibat dengan kahwin kanak-kanak, macam mana ni? Sehingga mereka lupa untuk berkata bahawa sistem perkahwinan dia berkait dengan adat dan budaya. Memanglah zaman kita sekarang kalau kahwin budak-budak nampak tercela. Sebab budaya kita kahwin lepas habis belajar universiti. Kalau belajar kita kahwin lepas SPM dia masih lagi kena marah. Kenapa muda budak lepas SPM? Sebab dia paling kurang kena kahwin lepas habis universiti umur 24, 25. Baru dipanggil idea untuk kahwin. Kalau boleh biar ada kerja, ada rumah, ada kereta. Baru dipanggil. Kalau kerja pun tak ada, dia akan kata awalnya kahwin, kerja pun belum ada. Sebab memang uruf kita macam tu. Uruf kita lelaki lagi 30 tak kahwin. Perempuan lagi tak dapat degree, tak dapat kerja, tak boleh kahwin. Dan dalam uruf masyarakat lain berbeza. Kita tak boleh condemn uruf orang. Dan uruf zaman. Zaman tu dulu tuan-tuan tak ada SPM, tak ada PMA. Perempuan buat apa je? Tak ada SPM, tak ada apa. Memang terus kerja rumah, terus tolong. Kedewasaan mereka lebih. Maka kalau benda-benda itu tercela, nescaya yang pertama akan kritik Nabi Muhammad Abu Jahal. Apalah Abu Jahal, Muhammad kahwin budak kecil. Abu Lahab. Kenapa mereka tak kritik? Kerana budaya itu adalah budaya yang menerimanya. Kalau tidak kan musuh-musuh Islam pada zaman Rasulullah akan mengkritik apa pun kesalahan Rasulullah. Kenapa yang itu tak kritik? Sebab ia bukan kesalahan. Secara normal diterima oleh semua. Tentang kita gini, kita bila nak tahu, nak bermusuh orang, kita kena tengok orang sezaman dengan dia kritik apa. Yang tu kita akan kritik, gunakan. Kita nak kritik sekarang, tak boleh. Kita apalah orang dulu tak naik kereta, patut naik kereta. Naik kereta apa? Kereta pun tak ada. Sebab benda tu kan berbeza dengan kita. Orang dulu naik unta. Dia naik perotong unta. Kita hari ni memang naik perotong sagar, naik kereta itu, kereta ini. Sebab uruf berbeza. Kenapa orang dulu tak guna dapur gas, boleh masak banyak sikit lah. Gas pun tak ada. Orang pakai dapur tungku. Maka kita pakai dapur macam ni. Artinya uruf tadi. Walaupun jawapannya banyak. Cuma nak beritahu tentang kelompok mustasyrik. Saya ada beli beberapa buah buku tentang istisyrak atau mustasyrikin. Dan senarai nama mustasyrikin. Senarai nama saya ada ensiklopedia. Supaya kita kenal mereka-mereka ini yang belajar tentang Islam untuk hentam Islam. Ini kelompok-kelompok mustasyrik. Yang saya dah sebut tadi, mustasyrik ni ada dua. Ada orang yang munsif, dia memang belajar Islam, dia minat. Tapi dia tak kritik Islam, dia cakap benda betul. Yang ni banyak menjadi jambatan pada orang bukan Islam dengan Islam. Tapi ada yang banyaknya ialah cuba menghina Islam. Baik, Allah Ta'ala sebut lagi. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Dan jangan kamu beriman melainkan siapa yang mengikut agama kamu. Kul, katakanlah. Bila orang-orang ahli kitab kata, ingat, kamu mesti jaga agama kamu. Kamu masuk Islam untuk keluar. Agama kita kena jaga. Lalu Allah kata, kul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, innal huda, petunjuk itu daripada Allah. Kamu ingat nak masuk ni suka-suka kamu. Yang memberi petunjuk untuk seorang masuk Islam ni Allah. Kamu jangan ingat bila kamu masuk keluar dari Islam, lalu orang pun ikut cara kamu. Tak, kerana beri petunjuk itu Allah. Orang-orang yang sudah Islam, kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah, mereka tak akan keluar. Sebab itu tuan-tuan, sejarah menunjukkan, walaupun dakwah yang pelbagai untuk murtadkan orang Islam, tidak berjaya.
Baik apa yang mereka lakukan di Filipina, di Indonesia, mereka lakukan di mana-mana tempat, tidak mampu berjaya. Kerana Islam terus berkembang. Kenapa? Allah beri hidayah. Tu ada seorang duta Amerika. Dia nak dihantar sebagai duta di Mesir. Dia syarat mana-mana duta negara kafir ni, tuan-tuan, bila nak hantar ke negara Islam, mereka wajibkan belajar tentang Kristian supaya kedutaan menjadi penyebar agama Kristian di negara Islam. Sebab itu tuan-tuan kena tahu bahawa semua duta-duta yang bertapak di negara Islam, mereka ialah missionary. Ini fakta kita kena tahu. Di mana mereka ini akan memantau, menjaga minoriti Kristian dalam negara Islam tersebut, satu. Dan mereka juga akan menyokong gerakan missionary ini. Jadi ada seorang yang cerdik bijak ni, tuan-tuan, orang Amerika. Dia pun sebelum jadi duta di Mesir, dia kena belajar teologi untuk kaji tentang Kristian betul-betul. Tiba-tiba profesor yang ajar dia ni kat universiti terprestige di Amerika pun ragu-ragu dengan Bible. Akhirnya yang asal nak hantar untuk menjadi pendakwa Kristian, yang ni memeluk Islam. Peluk Islam. Diceritakan bila Jerman hantar duta ke Saudi. Jadi dia dah ajar lah. Sebab ke Jerman ni dia Kristian Protestan. Protestan maknanya musuh pada Katolik. Protestan. Dia timbul daripada tak puas hati dengan Katolik. Jadi duta Jerman dia hantar, dia dah belajar segala kristianisasi dan sebagainya. Akhirnya aneh, duta Jerman memeluk Islam di Saudi. Sebab memeluk Islam, bila dia melihat hari pengkebumian salah seorang daripada raja Saudi, dikebumikan cara biasa je. Walau dia raja, harta banyak, dia pun nampak hebat Islam kat situ. Ya, kalau orang kaya, orang kafir, dah duit banyak, memang berarak lah. Memang pakai kod, pakai apa, macam-macam lah. Barangkali keranda pun emas. Tiba dia tengok raja Islam ni bila mati, tanam macam biasa je, kubur itu. Tak letak batu nisan, menyebabkan dia memeluk Islam. Ini fakta yang kita kena tahu. Antara yang dutanya, saya lupa ada seorang nama, saya memang belajar pemikiran beliau. Murad Hoffman. Murad Hoffman ialah Christian Jerman yang akhirnya memeluk Islam dan akhirnya menjadi pemikir Islam. Tuan-tuan boleh cari buku karangan Murad Hoffman daripada Jerman. Menarik tentang penghijrahannya kepada Islam. Ala kulihat, Allah Ta'ala kata petunjuk ini datang dari Allah. Apakah kamu dengan cuba meragu-ragukan Islam, orang Islam akan keluar ikut kamu? Bahkan saya katakan secara zaman berzaman, semua gerakan kristianisasi itu gagal di Indonesia. Ada seorang, dia menyamar menjadi keturunan Buya Hamka. Kononnya dia ni asal dia adalah cucu Hamka. Walau dia Kristian. Dia menyamar, lalu mengajak budak-budak sekolah, anak-anak muda belajar dengan dia. Akhirnya orang kampung dapat membongkar identiti dia bohong. Rupanya dia seorang Kristian, menyamar jadi ulama untuk mengkristiankan orang daripada dalam. Tashkik. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, ajaran-ajaran sesat yang muncul di negara Islam, antaranya ialah adanya kelompok agama lain yang mengambil kesempatan menggunakan ajaran sesat untuk menyesatkan orang Islam. Orang kita pula, tuan-tuan, dia suka benda pelik-pelik ni. Kau dengar kerajaan langit, macam pelik tu kerajaan langit. Tu ikut ramai kerajaan langit. Agak-agak boleh lah melawat langit pertama, okey. Jadi kita kena tahu bahawa ajaran sesat ini ada pendukung dia. Sebab itu kita lihat ajaran sesat ni dana banyak, duit banyak. Mana ambil duit? Kita nak buka institusi, kita minta derma bertahun-tahun baru cukup. Dia orang boleh buat ni. Artinya ada daripada sponsor dia. Dan ini daripada rentetan ayat ini. Bahawa mereka akan cuba tashkikkan orang Islam dengan pelbagai cara. Sehingga saya kata ada satu tesis master, saya ingat saya baca, tajuknya Kristianisasi di Indonesia. Ini tesis master, student daripada Indonesia. Dan satu cerita yang saya bawa tadi, mereka menyamar menjadi keturunan Hamka. Itu belum cerita kaedah mencolek, belum cerita kaedah buka kilang. Buka kilang syaratnya Kristian baru boleh kerja kilang. Bukan apa yang mereka buat di Indonesia. Sebagai contoh, mana-mana mat orang gaji nak datang ke Malaysia, mereka kata orang Malaysia ni minat orang Kristian. Dia suruh masuk Kristian dulu.
Kemudian kalaulah gagal, dia akan hantar mic ni kepada orang bukan Islam. Akhirnya ramai orang Islam berkhidmat di rumah bukan Islam. Dan mereka terpaksa masuk babi, tak semayang. Ada satu mic yang mengadu pada saya. Sebab kebetulan kami berjiran waktu itu. Jirannya ialah budak. Dia kata dia terpaksa dia tak boleh semayang, itu dia minta saya pinjam sejadah, tanya arah kiblat. Sehingga akhirnya dia bertekad untuk pulang ke Indonesia. Ini satu cerita dan banyak. Cerita ni saya katakan telah dikaji melalui kajian. Satu kajian kristenisasi di Indonesia. Dan termasuk melibatkan negara kita daripada proses yang mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala sebut bahawa apa pun mereka buat, hidayah itu daripada Allah. Dan saya katakan sejarah menunjukkan orang Islam tak pernah berkurang. Al-Islam yazid wala yankus. Orang Islam terus bertambah, tak pernah kurang. Buatlah gaya mana pun kristenisasi, buatlah gaya mana pun nak murtadkan orang Islam, Allah yang beri petunjuk. Bila di Belanda yang seorang anti-Islam, memeluk Islam. Bila seorang wartawan Britain ditawan di Afghanistan dengan kasar, bermuamalah dengan Islam, akhirnya memeluk Islam, menyebarkan Islam. Dan ini petunjuk Allah. Ada yang pura-pura masuk Islam, tiba masuk Islam sungguh. Masuk Islam sungguh. Asalnya pura-pura je. Rasa sedap pula masuk Islam. Bagus ni. Akhirnya terus ikut Islam. Kenapa? Katakanlah petunjuk itu datang daripada Allah. Allah berikan siapa yang dikehendaki. Qul innal fadla biyadillah. Katakan segala kurniaan itu datang daripada Allah. Maksud kurniaan di sini adalah kenabian. Kamu Yahudi tahu benda ni. Kamu Kristian tahu masalah kurniaan Allah ini, Allah Ta'ala tak terikat. Tak terikat untuk beri pada Yahudi, tak terikat. Tak ada kontrak itu. Allah memberikan kurniaan ini, yu'tihi man yasha', siapa pun. Kita dah sebut Allah memilih Adam, memilih itu, memilih ini. Terpulang pada Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kurniaannya. Yaqtassu, mengkhususkan rahmatnya, yakni dengan kenabiannya, kerasulannya, penutup Nabi Muhammad SAW. Man yasha', pada siapa dikehendaki. Wallahu zul fadlil azim. Allah maha luas kurniaannya. Jadi secara kesimpulan, daripada ayat yang kita baca 69 hingga 74, apa yang Allah tak nak cerita, karakter ahli kitab. Karakter orang Kristian dan orang Yahudi. Tetapi ingat, Allah menyebut ta'ifah, sebahagian mereka. Kita tak kata semua. Ada orang-orang Kristian, dia meluk Kristian, dia bukanlah pendakwah Kristian. Dia cuma pegang untuk diri dia. Dan ada orang-orang Kristian, kita katakan tak musuh Islam pun. Baik muamalah. Dan dia tidak pun nak menyesatkan kita atau mempengaruhi kita. Dia cuma memilih caranya begitu. Sebab itu Allah menyebut perkataan ta'ifah, ada sebahagian mereka. Ta'ifah makna satu organisasi. Yang mereka buat organisasi ini, tersusun untuk memurtadkan orang Islam dengan pelbagai cara. Maka Allah Ta'ala kata, petunjuk datang dari Allah. Macam mana kamu nak sesatkan orang yang beri petunjuk tu Allah? Akhirnya nak sesatkan orang, dia masuk Islam. Saya ingat ada seorang padri cerita kat saya. Personally. Dia masuk Islam. Dulu Ustaz saya menyebabkan orang masuk Kristian 2,000 orang. Sekarang saya dah Islamkan balik orang 2,000 orang. Pada hari ini, akhirnya dia menerima Islam. Dan diislamkan. Dan last kali dia kata, Ustaz, saya berjaya Islamkan kakak saya. Kami banyak kali bertemu dengan bekas padri ini. Dia pegang berbelas gereja. Ya, ini yang kita katakan petunjuk datang dari Allah. Asalnya missionary nak murtadkan orang Islam, akhirnya dengan dia orang masuk Islam. Dia datang ke negara Islam untuk murtadkan, dia masuk Islam. Saya ingat bila tentera-tentera Korea, dia pergi ke Iraq dan mereka memeluk Islam beramai-ramai. Aneh. Mereka memeluk Islam dalam keadaan negara Islam huru-hara. Kerana ia petunjuk dari Allah. Ada seorang, saya tengok dokumentari, tentera Amerika memeluk Islam. Orang tanya kenapa dia peluk Islam. Dia kata satu hari, waktu kami buat sekatan, roadblock dekat Baghdad. Ada seorang lelaki lalu kami tahan dia. Kami ingat dia mungkin buat bom dan sebagainya. Kami pun acu senjata pada dia. Tapi dia tak takut langsung. Maka dia kata, saya cuma takut Allah, saya tak takut awak. Ungkapan itu membuka hati saya. Dia orang ni dengan segala kesusahan, dengan kita acu muncung senjata, tak rasa takut. Muka selamba je.
Saya cuma takut Allah. Itu penyebab tentera Amerika itu memeluk Islam. Kita lihat sejarah menunjukkan. Bukan kalau kita baca sejarah lebih dalam. Tentera Mongol, dia tawan Iraq, dijatuhkan Baghdad, akhirnya semua masuk Islam. Tak pernah berlaku penjajah mengikut agama negara dijajah. Tak pernah. Mereka berlaku pada tentera Mongol. Dia jajah Baghdad, akhirnya Timor Land, salah seorang jenderal Genghis Khan, dia memeluk Islam dan memerintah. Bukan lebih aneh lagi, kalau kita ke India, ada dinasti Mongol namanya dinasti Khilji. Orang Mongolia, Islam yang memerintah India selama 300 tahun. Ini kelompok yang ditakuti oleh orang kafir. Mongolia duduk di padang ragut, di padang pasir ragut yang jauh. Tiba-tiba mereka memeluk Islam. Orang Mongolia bahkan mengasaskan satu kerajaan lama di India, namanya dinasti Khilji. Itu cerita Islam. Allah yang beri hidayah. Maka ahli kitab, sekali perancangan kamu itu lemah. Tetapi dalam masa sama, kita orang Islam kena sentiasa alert dengan setiap sikap ahli kitab. Dan Allah dah sebut, bukan semua, sebahagian mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.